Macam kalau boleh kita bayangkan, kalau kita biasa menghadap lah, ataupun datang dipanggil menghadap raja, menghadap orang-orang besar, menghadap orang-orang yang ternama, yang jarang-jarang sekali boleh menghadap, katakan begitu. Tentulah kita pergi dengan pakaian yang kemas, dengan kita punya setting dalam kepala kita itu dah set up apa nak bercakap, bahasa apa nak gunakan, nak buat apa, duduk macam mana, tertib macam mana, protokol macam mana. Biasa saya nak bayangkan begitu. Hatta nak bercakap tu pun disusun, dihafal dah pun. Bahasa dihafal dan sebagainya. Okey. Itu baru suatu suasana di mana kita nak menghadap manusia yang macam kita juga. Dia pun dosa macam kita juga. Dia pun kena sembah Allah Tuhan kita juga. Kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, ketakwaan yang berbeza. Namun demikian, kalau itulah yang boleh kita rasakan dalam pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih kurang dengan pertemuan kita orang besar begitu, lebih kuranglah, bukan benar, lebih kurang demikian, maka tentulah akan ada perasaan. Perasaan di mana kita tidak berdiri sebarangan, tidak bercakap sebarangan, tidak melakukan pekerjaan sebarangan, melainkan melakukan dengan penuh adab dan tertib. Membaca Quran dengan penuh tertib dan penuh ilmu yang boleh disebut dengan betul. Tak cepat, tak lambat sampai menjemukan. Dengan suara yang Allah berikan kepada kita dibaca dengan makhraj yang betul, tajwid yang betul, suara yang betul, waqaf yang betul. Kenapa? Nunaji Rabbana. Kita sedang bermunajat dengan Allah Tuhan kita. Kalau inilah kita wujudkan perasaan, tertanamkan perasaan kita, terlihatkan perbuatan-perbuatan kita, bacaan-bacaan kita, maka akan datanglah perasaan awal kita. Perasaan awal kita kepada makna khusyuk, makna indah, makna tunduk, makna patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kita sembah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa nilai manusia ini pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala hanya berada pada nilai ketakwaan. Dan ketakwaan ini tidak wujud melainkan dengan keimanan kepada Allah. Dan keimanan kepada Allah tidak ada arti yang sebenar melainkan dengan kepatuhan dan ketundukan kepadanya. Dan salah satu daripada makna ketundukan ialah salah. Dalam konteks ini kita lihat misalnya, Allah menyebut dalam hadis kursi kepada kita. Allah sebut, Al-ahdul ladzi baini wa baina abdi as-salah faman tarakaha faqad kafar. Janjiku, kata Allah, dengan hamba-hambaku ini, hubungan kami, hubungan aku dengan hambaku, mesranya kami, berimankah hambaku kepadaku, taatkah kepadaku dan sebagainya. Allah kata, janji itu Allah kata, aku meteraikannya, aku tegakkannya atas as-salat, atas salat, mendirikan salat. Allah kata, faman tarakaha faqad kafar. Sesiapa sahaja yang telah Islam, beriman, menunaikan salat, dia tinggalkan salat atau tidak salat langsung, Allah bagi tahu dah, faqad kafar. Sesungguhnya orang itu telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillah.
Dan datang lagi hadis lain yang sahih kesemuanya, yang dikatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, waman tarakaha faqad hadamad-din. Salah ini dia penegak kepada agama. Dia panggil tiang agama, penegak. So, agama tidak boleh bangun, tidak boleh wujud melainkan atas tiang. Dan tiang asas, tiang seri dia. Tu. Tiang utama dia. Yang menjadi strength kepada rumah itu. Dia kata, as-salah, semayang. Semayang sebagai tiang agama. Faman aqamaha, sesiapa yang telah mendirikan, melaksanakan, menunaikan sembahyang ini, faqad aqamad-din, dia sudah menunaikan salat, menunaikan agamanya, menegakkan agamanya, mengukuhkan agamanya. Waman tarakaha, sesiapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad-din, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya. Runtuh agama. Maukah kita menjadi peruntuh agama kita? Kalau sekadar kita meruntuhkan dunia kita, meruntuh kehidupan kita, meruntuh bisnes, meruntuh apa saja dunia, tak sangat sehebat orang yang meruntuhkan agama dia. Kerana yang rubuh dunia boleh bina balik. Yang rosak dunia boleh dibaiki balik. Tapi kalau rosak iman kita, rosak agama kita, dan mati pula dalam kerosakan iman itu, sembahyang tidak buat, mati dalam keadaan kufur itu, tak siapa dah yang boleh membela kita. Tak ada dah. Tak ada ruang dah yang boleh memperbaiki balik kita. Sebab itu dia katakan siapa yang menghilang ni, dia hilang segala-galanya. Sebab itu maka kita perbaiki balik tadi dengan mencari jalan supaya salat ini menjadi sebahagian daripada darah daging kita. Menjadi sebahagian dari tuntutan hidup kita inilah. Kita nak melakukan kerja-kerja salat ini dengan penuh khusyuk, dengan penuh nilai dia, dengan penuh kualitinya, agar kita menjadikan orang yang aflah, orang yang telah berjaya. Yang berjaya ini, yang al-falah ini biasanya tidak dirujukkan kepada falah di dunia sahaja. Falah yang kita kehendaki ini ialah kita falah di dunia, kita berjaya di dunia sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang warga negara, sebagai muwatin, sebagai citizen yang berjaya dalam hidup kita ini dalam semua bidang. Tapi tidak cukup dengan dunia sahaja. Kita nak sangat kejayaan kita di akhirat. So, kejayaan mutlak kita di akhirat akan bergantung kepada berjayanya kita mendapat salah yang Allah Subhanahu wa taala terima sebagai as-salah al-maqbulah. Salah sembahyang yang Allah terima. Kita lihat balik kepada lapis yang kedua. Di mana kalau salat ini sekadar kita tunaikan dengan anggota zahir sahaja. Bangun, angkat, tunduk, i'tidal, bangun, tunduk, sebagainya. Kemudian hati kita di lain. Dan tak terdidik hati ini. Tidak terdidik hati kita menjadi hati yang benar-benar telah terikat, telah termeterai, telah tersalut dengan rasa musyarrabun bihub, rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa kecintaan ini hanya akan wujud kepada kita bila kita mulai bermesra, mulai berbaik-baik, berjinak-jinak kata orang, mulai daripada perkenalan, daripada kemesraan, daripada mengenali, mengetahui rahsia hati dan sebagainya, akhirnya akan datang kemesraan dengan manusia. Demikian kisah kita dengan Allah Tuhan kita dan salat yang khusyuk yang kita dirikan. Dengan Allah pun tidak kita kenal. Boleh sebut Allahu Akbar dalam sembahyang. Tapi jika tidak terbayang dalam kita ini siapa Allah itu, keadaannya macam mana?